Assalamualaikum, salam Syawal, Buletin UKAS edisi tengah hari 20 Mei 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan membeli sebanyak 500,000 dos vaksin COVID-19 jenis Sinovac bagi fasa pertama untuk rakyat di negeri ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata ia adalah susulan kebenaran daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas mengadakan pertemuan dan perbincangan baru-baru ini. Menurut beliau, pembelian dos vaksin COVID-19 itu adalah sebagai usaha mempercepatkan program vaksinasi di Sarawak sekaligus mengekang penularan pandemik COVID-19. Saya telah berjumpa dengan Perdana Menteri 2 minggu lepas untuk meminta kebenaran Sarawak membeli vaksin. Dan saya mengucap terima kasih kepada Perdana Menteri kerana telah memberi kebenaran tersebut. Dan Sarawak akan membeli untuk fasa pertama 500,000 dosis Sinovac. Dan kita akan beli lagi fasa kedua untuk pertama 500,000. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri sesi taklimat khas situasi pandemik COVID-19 di Bintulu pada Rabu. Sementara itu, Ketua Menteri memberitahu Perdana Menteri turut memberi kelulusan supaya hospital swasta yang digezet dibenarkan untuk memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada orang ramai khususnya penduduk di kawasan bandar. Jelas beliau vaksin adalah percuma dan disediakan oleh pihak Kerajaan Sarawak. Bermakna pihak syarikat korporat boleh berhubung dengan hospital yang telah diluluskan dan hospital ini akan memberi vaksin kepada kaki tangan syarikat tersebut, termasuklah syarikat industri dan juga plantation. But they have to organize themselves. And then vaccine is free from the state government. Perhaps they only pay for the services. Dalam sidang media yang sama, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak memutuskan untuk tidak mengeluarkan lesen sabung ayam sempena perayaan Hari Gawai Dayak pada tahun ini. Menurutnya, beliau telah mengeluarkan arahan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak dan pejabat residen untuk tidak memberikan lesen berkenaan sekiranya ada pihak yang memohon. Tegas beliau, keputusan itu diambil sebagai langkah berjaga-jaga dalam usaha Kerajaan Sarawak membendung penularan wabak COVID-19. Saya minta maaf, betul-betul saya minta maaf. Saya telah mengarahkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga residen tidak mengeluarkan lesen sabung ayam. Ya aja. Dan kita minta supaya gawai ini kita berjaga-jaga. Ya, dia terpulang pada kita lah. Because we have some more gawai. Kalau kita kena teruk je kita, dengan sikit gawai aja lah. So we have to have more gawai lah. To look after ourselves. Okay? Dalam pada itu, Ketua Menteri memuji usaha Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu dalam melaksanakan pelbagai langkah untuk menangani penularan pandemik berkenaan di bahagian itu. Laporan seterusnya. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan Fasa 3 Daerah Sibu untuk warga emas telah diadakan dengan jayanya dari 18 hingga 19 Mei 2021 bertempat di Stadium Tertutup Sibu. Bagaimanapun, sasaran 1,980 penerima pada program tersebut gagal dicapai ekoran sebilangan penerima tidak dapat hadir kerana tahap kesihatan yang kurang mengizinkan. Penerima rata-ratanya warga emas berusia 70 tahun ke atas menerima dos pertama vaksin jenis Pfizer-BioNTech. Salah seorang penerima Sapi Ayub, 75 tahun, jelas bersemangat dan teruja ketika ditemui selepas menerima suntikan pertama vaksin. Saya Sapi bin Haji Ayub, berumur 75 tahun. Pada hari ini, 19 bulan 5, 2001, saya pertama kali pergi injection vaksin COVID-19. Saya berbanyak terima kasih dengan kaki tangan, perubatan, semua doktor-doktor, berbanyak terima kasih.
Sementara itu, Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai turut hadir untuk meninjau dan memberi penerangan mengenai sistem pendaftaran dan aliran kerja di Pusat Pemberian Vaksin PPV itu yang dibuat secara langsung menerusi Facebook. Katanya fokus kerajaan sekarang adalah untuk melakukan pemberian vaksin dengan cepat dan seramai mungkin dalam masa terdekat. Selanjutnya, sejak beroperasi pada 3 Mei yang lalu, Pusat Sehenti COVID-19 yang terletak di Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MBKS menerima sambutan yang memberangsangkan daripada orang awam. Temu bual wartawan UKAS bersama beberapa orang awam pada Selasa mendapati rata-rata mereka berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Sehenti tersebut. Bagi Abang Lutfi, Abang Narudin, perkhidmatan ujian calitan secara pandu lalu yang disediakan di situ amat memudahkan mereka yang mempunyai anak kecil. Okeylah, drive-thru memang memudahkan kami untuk buat betul lah ujian swab lah, sebab mudah. Kalau lebih-lebih lagi bawa budak senang. Jadi selesa, cepat, dan staf pun sangat membantu lah. Cuma hari itu mungkin agak ramai sedikit lah, queue pun agak panjang, tapi still memudahkan lah daripada berbaris panjang. Dalam kereta lebih menyenangkan lagi lah. Menurut Kotok Ju pula, Pusat Sehenti ini amat berguna kepada beliau untuk menjalani ujian calitan atas urusan kerja. One Stop Center for COVID ini memang baguslah untuk macam kita orang yang travelling, memang baguslah. So far dia punya perkhidmatan cepat and then tidak membuang masa lah. Pembayaran setakat ini so far tak ada itu dia cakap. Ya, free of charge lah. Beralih ke laporan COVID-19, kes positif baharu di Sarawak mencatatkan penurunan pada Rabu dengan sebanyak 323 kes direkodkan untuk menjadikan sebanyak 39,651 kes secara keseluruhan setakat ini. Berdasarkan kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti berikut. Turut dimaklumkan terdapat 7 kematian baharu akibat wabak tersebut. Dilaporkan dari Hospital Kapit 1 kes, Sarike 4 kes dan Sibu 2 kes. Sehubungan itu, daerah Bukit Mabong telah kembali ke status jingga daripada status merah, manakala daerah Lundu kembali ke status kuning. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan kluster baharu iaitu kluster Jalan Endap Sawit, Kota Semarahan. Ia merupakan kluster tempat kerja yang dikesan melibatkan sebuah kilang kelapa sawit di Jalan Endap, Kota Semarahan. Turut diisytiharkan penamatan kluster Tembok Sri Aman. Oleh yang demikian, jumlah keseluruhan yang masih aktif sehingga kini adalah 84 kluster. Sementara itu, JPBN Sarawak juga memutuskan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi 13 kawasan seperti tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.